Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog drzubaidi.com. Hari ini terima kasih kerana meluangkan masa selama lebih kurang 30 minit untuk mendengar perkongsian saya tentang satu tajuk yang agak menarik, iaitu adakah kurang berat badan disebabkan oleh vitamin. Yang ini mungkin kadang-kadang kita keliru dengan apa yang selalunya berlega-lega dalam media sosial yang mengatakan bahawa orang kurus, kekurangan vitamin, orang yang obes pula berlebihan vitamin, jadi tak perlu risau. Sedangkan seperti mana kita ketahui bahawa sekarang ni kalau kita lihat pola kesihatan kita semakin tidak orang cakap tu menunjukkan perubahan yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya setahun demi tahun peningkatan penyakit-penyakit kronik, penyakit-penyakit non-communicable disease atau penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti diabetes, hypertension, tahap kolesterol yang tinggi sehingga menyebabkan komplikasi selepas antara 10 hingga 15 tahun, menyebabkan pula serangan strok, serangan sakit jantung, kegagalan ginjal dan mungkin kanser. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, adakah sama ada masalah kekurangan vitamin ni ataupun kekurangan mikronutrien ni yang menyebabkan kita kekurangan berat badan. Okey, sebelum kita pergi jauh, mari saya sebutkan sikit tentang perbezaan antara makronutrien dan mikronutrien. Ramai yang menganggap bahawa apabila kita makan banyak, kita dah cukup nutrisi yang kita makan. Tetapi sebenarnya tidak. Nutrisi yang kita makan sebenarnya ada terbahagi kepada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien boleh kita bahagikan kepada 4 ataupun mungkin 3. Yang pertama sekali karbohidrat. Dalam karbohidrat tu ada serat. Sama ada serat yang larut dalam air ataupun serat yang tidak larut dalam air. Sebab setengah pengkaji memberikannya sebagai cabang. Maksud dia karbohidrat lain, serat lain, tetapi saya lebih suka mengkategorikan karbohidrat. Di bawah karbohidrat tu kita ada serat. Jadi benda yang sama sebab dia adalah molekul-molekul gula yang kompleks. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada fat atau lemak. Yang ketiga, kita ada protein. Jadi itu adalah makronutrien. Makronutrien ni apa yang kita nampak, apa yang kita makan. Dalam pemilihan makanan kita, sebagai contoh, kita mengambil nasi, kita mengambil sayur. Sayur adalah karbohidrat. Nasi ada karbohidrat. Sayur tu ada serat. Nasi mungkin ada sedikit serat. Kemudian kita campurkan, mungkin kita ada ayam goreng sebagai contoh. Yang itu ataupun ayam bakar, itu adalah protein. Dan juga lemak. Lemak ni kadang-kadang kita nak bagikan kepada dua, iaitu lemak sihat dan juga lemak tak sihat. Begitu juga protein. Protein ada yang dikatakan di bawah tu adalah amino acid yang kita panggil essential amino acid dan juga non-essential amino acid. Jadi itulah antara makronutrien, apa yang kita nampak dalam hidangan kita. Satu lagi adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah sesuatu yang kita tak nampak tetapi kita perlukan. Kerana apa? Kerana kita hanya memerlukan sedikit saja. Dalam mikrogram sahaja. Apa dia mikronutrien? Tadi kita ada makronutrien, ada 3 atau 4 tadi. Sekarang mikronutrien. Mikronutrien adalah antaranya, pertama sekali adalah vitamin pertama. Yang kedua mineral. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga mungkin antioksidan. Yang keempat mungkin ada enzim yang ada dalam makanan. Contohnya dalam madu. Tak semua makanan ada enzim, tetapi setengah makanan mengandungi enzim, iaitu sebagai contoh tu madu. Dan juga setengah tumbuh-tumbuhan kita ada phytonutrien. Yang ini semua mikronutrien yang kadang-kadang kita lupa. Dalam pemilihan makanan, kita terlupa mikronutrien. Kita hanya fokuskan kepada makronutrien. Sebab tu sekarang ni makanan kita disebut sebagai processed food.
Makanan yang berproses mengandungi makronutrien tetapi tidak mengandungi mikronutrien. Itu perbezaan dia. Sebab tu kita kena memilih makanan-makanan kita supaya kita ada makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi tuan-tuan dapat membezakan antara makronutrien dan mikronutrien. Jadi apabila kita sebut sebagai kekurangan zat makanan, contoh kalau makronutrien ni selalunya kekurangannya di negara-negara yang miskin. Kekurangan sebagai contoh beras, padi, beras, gandum dan sebagainya. Kekurangan protein, kekurangan lemak sihat dan sebagainya. Mereka mungkin mengalami masalah makronutrien, malnutrition. Seperti contoh negara yang perang di Syria, di Yaman, di negara-negara yang miskin yang dilanda perang. Selalunya dilanda perang lah ataupun mungkin bencana alam. Itu yang biasa kita lihat. Tetapi di negara-negara yang membangun, di negara-negara yang kaya, selalunya defisiensi atau malnutrition ni tertumpu kepada mikronutrien. Kita lihat orang ramai badan besar, badan kelihatan sihat dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka makan tu tak ada apa-apa kecuali mungkin karbohidrat saja yang memberi tenaga. Tidak ada lagi vitamin, tidak ada lagi mineral, tidak lagi ada enzim, antioksidan dan sebagainya. Yang inilah yang akan kita tengok dia akan membuat sakit. Okey, itu poin yang pertama yang saya nak sebut pada hari ini. Jadi vitamin ni tuan-tuan, vitamin adalah sebahagian daripada mikronutrien iaitu sebahagian organik. Yang ini tidak dicipta. Walaupun suplemen, ada setengah suplemen yang dicipta ataupun dibuat secara sintetik. Vitamin itu sendiri adalah sebahagian organik yang tidak membekalkan tenaga. Dia tidak membekalkan tenaga tetapi dia diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk memberikan tenaga, untuk proses pencernaan ataupun metabolism karbohidrat, protein dan juga lemak. Itu yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berperanan dalam pertumbuhan yang normal, terutamanya kanak-kanak, remaja, pertumbuhan dan juga mengawal kesihatan. Mengawal kesihatan ni pertama sekali dia akan meningkatkan sistem daya tahan kita. Sebab tu orang yang tak cukup vitamin sebagai contoh, dia mempunyai sistem daya tahan yang rendah. Sebab tu banyak saintis memberitahu antara vitamin untuk meningkatkan sistem daya tahan adalah vitamin C, vitamin D, zinc. Zinc adalah mineral. Yang ini semua perlu itu paling kuranglah untuk meningkatkan sistem daya tahan kita. Dan juga pengawalan penyakit. Setengah pengkaji sekarang memberitahu sebagai contoh bahawa contohnya diabetes. Diabetes bukan sebab sahaja kita ambil gula, tetapi juga disebabkan kita kekurangan vitamin dan certain mineral yang menyebabkan pankreas kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Kita boleh fahamlah, contoh kita tak bekerja kuat kan. Kita bekerja selalu 8 jam, terpaksa kita overtime sampai 16 jam. Kita memerlukan tenaga dan kita memerlukan daya tahan. Kalau contoh kita tak ada daya tahan, tak makan yang cukup, sudah tentu kita akan jatuh sakit. Begitu juga dengan pankreas. Terpaksa bekerja kuat sebab ada banyak gula dalam tubuh badan kita, tetapi disebabkan mungkin mineral dan vitamin tidak ada di dalam tubuh kita yang secukupnya, menyebabkan kita mengalami pengeluaran insulin yang mungkin dah tak mencukupi. Itu sebagai contoh. Ini adalah penemuan-penemuan baru di barat yang menunjukkan bahawa vitamin juga dan juga mineral sangat penting dalam pencegahan sama ada penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama saya pada malam ini. Saya tengok sikit siapa yang ada dalam ni. Azibah Sazali, Waalaikumsalam. Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Nur Raudah, Waalaikumsalam. Amy, Olifaus, Waalaikumsalam. Raja Nur Alaini, Raja Omar, Waalaikumsalam. Laura Haikam, Waalaikumsalam. Kaila Amara Fatini, Waalaikumsalam. Zainun Harun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hasfariah Hashim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nur Azam Muhammad Noh, Waalaikumsalam. Aniza Injau, Waalaikumsalam. Ji Aurora, Waalaikumsalam. Sokok Singit, terima kasih tuan. Waalaikumsalam. Jadi kita nak berbincang tentang vitamin dulu sebelum kita melihat kesan vitamin terhadap tubuh kita. Sama ada benarkah dia boleh menyebabkan kita menjadi kurus, kita menjadi gemuk ataupun kita
menjadi sakit atau tidak sihat. Okey, vitamin tadi juga seperti mana yang kita ketahui, yang kita belajar dulu dalam masa form 5 dulu, antaranya yang diberitahu dikategorikan atau dikelaskan kepada dua, sama ada vitamin larut air ataupun vitamin larut lemak. Apa maksud vitamin larut air? Maksud dia apa? Vitamin ni dia akan larut ke dalam air dalam tubuh kita dan dikeluarkan melalui air kencing. Contoh vitamin C lah. Vitamin C adalah vitamin larut air. Jadi kalau kita makan banyak macam mana pun, setelah pengabsorban ataupun setelah penyerapan vitamin yang diperlukan, yang lebihnya akan dikeluarkan melalui air kencing. Jadi dia tak simpan dalam badan. Dia tak simpan dalam badan, dia akan keluarkan. Jadi bagusnya ialah dia tidak simpan badan tetapi dia perlukan setiap hari. Jadi kita ambil daripada makanan, kalau tak cukup kita ambil daripada suplemen, sebab tu sangat penting sebab dia tak simpan dalam badan. Satu lagi adalah vitamin larut lemak. Yang ini yang kita sebut sebagai vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Dia punya cara nak mengingat dia adalah vitamin A, D, E, K. Yang ini larut lemak. Yang larut lemak ni kita tak memerlukan dos yang tinggi, sedikit saja. Sebab apa? Sebab setelah diserap dan digunakan, sebahagian kecil mungkin yang ada lebih tu akan disimpan di dalam hati kita, mungkin disimpan dalam lemak kita, dan penyerapannya akan berlaku dengan lebih baik apabila kita mengambilnya bersama dengan lemak atau minyak. Contoh dia, kita ambil minyak zaitun, vitamin E, ADEK tadi, vitamin E adalah larut lemak. Jadi kalau kita ambil minyak zaitun, dia meresap sekali dengan cepat. Ataupun kalau kita tak ambil minyak zaitun, kita ambil selepas makan. Sebab bila kita makan tu mungkin ada minyak sikit kan makanan yang kita makan. Jadi dia larut sekali, dia absorb ataupun dia menyerap sekali dengan lebih baik dengan makanan. Jadi sebab tu kena faham kenapa vitamin larut lemak ni diambil setelah makan ataupun mungkin elok bersama dengan minyak. Contoh orang nak ambil minyak zaitun, orang ada ambil minyak kelapa dara, ambil sekali vitamin D, vitamin E dan vitamin K, A, D, E, K. Okay. Jadi kita kena faham apa yang dikatakan sebagai larut air dan juga larut lemak. Jadi ada mitos lah kan, katakan berbahaya kalau contoh terlalu overdose vitamin larut air. Jangan risau tuan-tuan. Selagi kita minum air yang mencukupi 1-2 liter sekurang-kurangnya, vitamin C terutama dalam badan, bila kita absorb, digunakan berlebihan, keluar melalui air kencing. Okey, kita lihat dulu. Vitamin ni selain membantu menghasilkan menjaga kesihatan dia dengan cara menghasilkan sel darah, sel darah putih, sel darah merah, kadang-kadang platelet, dan dia juga bertanggungjawab untuk menghasilkan hormon. Jadi kalau tak ada mikronutrien, kemungkinan keseimbangan tubuh kita, maksudnya sistem daya tahan kita, sistem hormon kita mungkin akan terjejas. Jadi pastikan apabila kita makan, kita ambil seberapa banyak vitamin daripada makan kita. Jadi walaupun kadang-kadang kita cuba mendapatkan vitamin melalui makan, tetapi ada juga orang yang mengalami masalah tidak cukup vitamin dalam tubuh dia. Yang inilah kadang-kadang kita nak bagi tahu, sama ada kita panggil sebut insufficiency, tidak mencukupi, ataupun deficiency, kekurangan. Kalau defisiensi, memang jelas kita akan nampak. Sebagai contoh, orang yang mengalami kekurangan vitamin D kan, dia ada riket kan. Orang yang yang kekurangan vitamin C, dia akan ada masalah scurvy. Orang yang kurang ambil vitamin A, mungkin mata dia akan jadi rabun pada waktu malam. Ini adalah defisiensi, dah teruk sangat. Contoh dia apa? Contoh dia orang zaman dulu lah. Kalau zaman dulu orang melakukan perjalanan melalui laut kan. Jadi tak jumpa daratan, duduk dalam laut berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Jadi makanan-makanan hanya makan makanan yang ada je. Tidak ada sayur-sayuran, tidak ada buah-buahan. Yang itu memang akan nampak. Tetapi zaman sekarang ni, kekurangan jarang. Tetapi insufficiency. Yang ini yang tidak mencukupi ni lah yang banyak. Terutamanya vitamin D sekarang. Vitamin D kalau kita tengok memang ramai yang tak cukup vitamin D dalam tubuh. Jadi punca kekurangan vitamin ni pertama sekali ada apa? Kalau kita sebut sebuah kekurangan vitamin, antaranya ialah kemiskinan.
Kemiskinan maksud dia apa? Dia pun nak beli nasi tak cukup duit, nak beli makanan roti pun tak ada, apatah lagi nak makan makanan lauk-lauk, mungkin ada sayur sikit, ada buah-buah, tak mencukupi. Kemiskinan. Itu mungkin akan mengalami kekurangan. Yang kedua, ada masalah penghadaman. Dia ada masalah kita panggil inflammation dalam bawel dia. Inflammation dalam dia punya sistem penghadamannya. Vitamin tidak dapat diserap dengan baik, terus keluar melalui najis. Itu nombor 2. Yang ketiga, mungkin di kalangan orang tua yang tidak selera kan, makan pun dah tak banyak, makan pun lebih kurang sikit. Jadi makan pun lebih kurang nasi, lebih kurang je nasi, mungkin lauk sikit, dan yang ini yang akan menyebabkan masalah kekurangan vitamin. Dan juga yang keempatnya, ini masalah yang serius yang sekarang berlaku di negara-negara yang maju, di negara yang banyak duit, iaitu apa? Masalah ialah mengambil makanan segera dalam setiap kali dia makan. Makan memang nak makanan segera je. Makanan segera ni tuan-tuan, dia dah tak ada vitamin. Dia tak ada mineral yang baik. Dia tak ada antioksidan lagi. Dia tak ada enzim lagi. Semuanya adalah karbohidrat. Semuanya mungkin ada protein. Semuanya mungkin ada lemak saja. Tetapi tidak ada vitamin mineral. Yang inilah kadang-kadang orang zaman sekarang. Sebab tu banyak kajian, orang duduk di bandar, sekarang kita duduk di bandar kan, kita bekerja dalam bangunan, kita tak terdedah pada matahari, pemakanan pun kita makanan-makanan segera, kita akan mengalami kekurangan vitamin D. Itu antara contoh dia adalah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita. Minta maaf kalau saya tidak berbaca. Nora Arsyad, Waalaikumsalam. Linda Amran, Waalaikumsalam. Rozi, Alhamdulillah sihat. Nur Syuhada, Waalaikumsalam. Tak apa, lambat puan. Nur Syawan Yusof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mazwin Aziz, Assalamualaikum. Pertama kali dapat live dengan doktor. Terima kasih. Fazil Jaafar, Waalaikumsalam. Muhammad Yusof, badan kurus dan cepat letih, adakah kerana kekurangan vitamin? Mungkin punca dia antara. Sebab tu saya akan memberikan beberapa tanda seorang tu mengalami masalah kekurangan vitamin. Ini adalah tanda-tanda secara am. Mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor yang lain. Maksudnya kalau ada tuan-tuan mengalami masalah ini, tolong membuat pemeriksaan. Pemeriksaan vitamin dalam tubuh ni jarang dilakukan. So far ni saya hanya melihat pemeriksaan vitamin D saja. Yang itu pun harganya lebih kurang 100 lebih untuk pemeriksaan vitamin D, sama ada cukup ke tak cukup dalam tubuh kita. Antara yang pertama sekali ialah kita akan mengalami keguguran rambut. Kita kekurangan vitamin B, biotin terutama. Rambut kita akan menjadi gugur, ataupun rambut kita akan menjadi terlalu kering. Rambut kita mungkin dah tak cantik lagi, dah kasar lagi. Itu yang pertama. Dan juga kita boleh melihatnya pada kuku kita. Kuku kita dah tak cantik, kuku kita ada brittle, kuku kita dah mudah pecah, mudah rapuh. Itu antara tanda-tandanya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kekurangan vitamin ni kita boleh lihat daripada dia punya masalah pencernaan. Dia masalah kembung perut selalunya, masalah cerit-berit, atau sesekali masalah orang cakap tu masalah sembelit. Itu pun antara puncanya. Dan yang ketiga mungkin adalah kulit. Kulit nampak lebih kering, kulit nampak lebih gelap, kulit nampak lebih tidak cantik. Yang itu antara puncanya lah. Walaupun dah cuba pelbagai pencuci muka, pencerah dan sebagainya, kulit masih tak cantik. Itu antaranya yang dikatakan mungkin disebabkan oleh kekurangan vitamin. Dan seterusnya mungkin dia selalu akan mengalami rasa demam, rasa letih, rasa semput. Sebab vitamin ni sangat diperlukan dalam metabolism, dalam pengasilan tenaga dalam tubuh kita. Mitokondria memerlukan vitamin, antaranya lah untuk meningkatkan kita punya stamina, meningkatkan kita tenaga dalam tubuh. Jadi kalau seorang tu mungkin tak cukup tenaga, mungkin cepat mengah, cepat letih dan sebagainya, mungkin kena memerlukan pemeriksaan. Aku tahu mungkin ambil multivitamin untuk beberapa minggu dan melihat perubahan dia. Okey. Seterusnya kita nak cerita tentang vitamin. Apa lagi yang perlu kita tahu tentang vitamin?
Jadi apa masalah ni? Masalah kita dah sebut sikit tentang masalah makanan segera ni. Makanan segera ni sebenarnya adalah antara yang menyebabkan kita kekurangan vitamin. Kalau kita selalu pergi ke bandar lah kan. Kalau di bandar Johor Bahru ni saya ingat dalam jarak 5 kilometer kadang-kadang tu memang ada restoran segera. Yang ini bukan tak bagus, tetapi kita tak boleh makan selalulah, kerana kalau kita makan selalu memang kita akan tidak cukup vitamin di dalam tubuh kita sebab makanan tu dah tak ada apa lagi dah. Jadi sebab apa masalahnya? Pertama sekali adalah makanan segera ni boleh menyebabkan obesiti. Seperti mana orang kita tahu bahawa sebagai contoh makanan ni banyak lemak-lemak yang tidak sihat. Saya dah beritahu tadi, dalam makronutrien antaranya lemak tu ada lemak yang sihat dan juga lemak yang tidak sihat. Kebanyakan makanan segera ni adalah lemak yang tidak sihat, trans fat utamanya. Yang ini yang menyebabkan masalah keradangan dalam tubuh kita dan juga masalah peningkatan berat badan. Yang kedua, apa masalah kita akan berlaku jika kita mengambil terlalu banyak atau mungkin setiap hari makanan segera ni? Ketahanan dalam badan kita akan menjadi lemah. Ini biasa ni. Sebab tu kita sebab menjadi lemah? Sebab vitamin tak ada. Sebab tu sekarang ni kalau contoh kita tengok orang yang obes lebih mudah mendapat jangkitan COVID, lebih mudah mendapat komplikasinya, lebih mudah mendapat masalah NCD, non-communicable disease dan juga komplikasinya. Sebab apa? Sistem daya tahannya lemah, tak ada vitamin di dalamnya. Selain daripada itu juga, dia juga menambahkan kolesterol. Kolesterol akan meningkat, gula akan meningkat sebab kita pun minum air manis kat dalam tu. Lepas tu kita punya makanan pun kebanyakan ni lah, bila dah segera ni selalunya makanan ni ada 3P, iaitu perasa, pewarna dan juga pengawet. Selain daripada itu dia ada juga berlebihan garam di dalamnya, menyebabkan tekanan darah kita naik. Jadi ketiga-tiganya lah, kolesterol, gula, tekanan darah dia akan naik. Yang ini akan menyebabkan kita semakin menjadi tidak sihat dan juga terdapat juga bahan-bahan yang kita panggil pro-cancerous, carcinogenic, carcinogen yang di dalam makanan yang memang kandungan dia memang sedikit dan selamat. Tetapi apabila kita makan setiap hari berkali-kali, ini sudah tentulah dia akan memberi kemudaratan pada tubuh kita yang mungkin akan menyebabkan kanser. Jadi sebab tu kalau kita makan makanan segera ni memang tak sihat dan selalunya dia akan menyebabkan kita akan mengalami masalah kesihatan. Saya kalau di Malaysia ni saya tengok makanan-makanan sebagai contoh makanan ni lah, makanan orang cakap tu makanan campur, nasi campur dan sebagainya. Bagus nasi campur ni, cuma kadang-kadang ialah terlebih garam sikit, ada sikit MSG, gula dan sebagainya, tapi masih lagi okey. Berbanding kalau kita pergi ke bandar contoh kan, saya pernah pergi ke Singapura. Memang keluar dia memang tak ada lah nasi campur ni. Memang contohlah kan. Yang ini memang restoran segera. Esok ada satu lagi jenis. Esok lagi ada satu nama. Jadi inilah antara contoh lah kan. Bila kita makan selalu pagi, tengah hari, malam makan benda-benda yang macam ni memang sedap sebab dia banyak pewarna, perasa, pengawet, ada garam yang berlebihan, yang ini yang menyebabkan rasa sedap dia, tetapi dia memudaratkan. Okay, kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin berkongsi pengalaman. Fadil Jaafar, terima kasih. Muhammad Yusof, baru kurus cepat letih. Ya, saya dah komen tadi. Suzana Kundur, ada tak vitamin untuk naikkan berat badan? Please, doktor reply. Ini satu hal dia. Ramai orang yang nak cuba turunkan berat badan, kan? Berdiet, beraktiviti, sampai yang berzumba, macam-macam lagi kan. Tapi ada juga orang yang ingin meningkatkan berat badan. Jadi yang pertama sekali saya nak nasihatkan lah, supaya nak meningkatkan badan tu, berapa banyak nak tingkatkan? Adakah dia sihat? Yang itu kena cakap. Sebab lemak ni adalah yang tidak sihat. Jadi kalau kita nak simpan lemak dalam tubuh kita berlebihan, dia akan mungkin menjadi tidak sihat. Jadi kalau nak pagi lelaki, tingkatkan berat badan dengan otot. Kalau lelaki contoh dia rasa berat badan tak sesuai lah, tak macam kurus sangat. Jadi tingkatkan berat badan dengan
pergi ke gym, angkat berat. Yang ini dia akan meningkatkan otot, lebih baik. Sebab otot ni dia akan meningkatkan kita punya BMR, meningkatkan kita punya hormon testosteron. Ini sangat bagus pada tubuh kita. Bagi wanita, mungkin peningkatan fat tu mungkin contohlah terlalu kurus sangat kan. Mungkin ambil fat sikit, tetapi jangan berlebihan. Ambil juga, tingkatkan juga peningkatan otot sebab dia akan membantu untuk kita menjadi sihat. Jadi kita, bukan wanita tak boleh angkat berat, dia angkat juga, tetapi janganlah sampai kita nak membina, tetapi cuba untuk mengekalkan kekuatan tubuh kita. Contohlah kalau kita nak ambil angkat barang kan, taklah orang cakap tu tak boleh nak angkat langsung sebab terlalu lemah. Kita boleh angkat lagi sebab ada otot. Wanita saya cadangkan buat. Jika sebagai contoh masih lagi dah cuba dah dan sebagainya, masih lagi tak okey, buatlah pemeriksaan, antaranya thyroid. Thyroid tu antara masalah hyperthyroidism. Berlebihan enzim, berlebihan hormon thyroid ini boleh menyebabkan masalah badan tidak meningkat. Kekurangan hormon thyroid pula menyebabkan berat badan sukar untuk diturunkan. Sebab tu kena buat pemeriksaan. Jadi makanan-makanan apa yang katakan setengah orang tu, doktor kalau boleh saya tak nak ambil suplemen, kena pastikan makan makanan yang bernutrisi, yang berzat. Mudah saja kita boleh pergi ke dapur. Kalau kita pergi ke dapur kita ada tahu, lobak, kobis, tomato, buah limau, malah apple. Situ semua adalah sumber-sumber vitamin. Dapatkan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mengandungi vitamin yang banyak sekali. Kemudian sebagai contoh, saya nak bawa contoh kan, kita ada tomato. Tomato ni kaya dengan vitamin A, vitamin C dan juga serat. Zat besi pun ada. Jadi tomato ni kita boleh potong-potong kecil. Lepas tu duduk-duduk tengok TV contoh, kita boleh serve, ambil sikit tomato. Ataupun kita boleh buat jus tomato sesekali untuk kita minum, ambil 3-4 biji kan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Dia akan memberikan sumber vitamin A, vitamin C kepada kita. Avocado. Avocado ni agak mahal tetapi dia bagus. Sesekali apa salahnya mengambil avocado. Ambil avocado, kita makan. Dia menjadi sumber vitamin A, sumber minyak sihat, sumber vitamin C. Pisang sebagai contoh. Pisang satu lagi. Vitamin C, potasium, vitamin A. Kita ada nanas. Kita ada telur. Sebab tu tadi pisang dan nanas ni, kerana jangan kita ambil pisang setiap hari. Ambil hari ni pisang, besok nanas, besok betik. Lepas tu ada buah-buah lain, buah apa lagi? Buah jambu batu, buah apa lagi yang ada di itu. Jadi kita orang cakap tu bersilih ganti untuk mendapatkan vitamin yang secukupnya. Masalah telur pun bagus. Telur pun dah dapat memberikan banyak vitamin. Bagi orang yang nak bersarapan, tak nak karbo terlalu banyak, saya cadangkan mungkin ambil 1 biji. Kalau takut ambil 1 biji dengan roti wholemeal, boleh buat sarapan dan cukuplah untuk kita untuk sebagai pengalas perut kan. Bagi mereka yang tak ada masalah kesihatan, boleh ambil 2 biji telur bersama dengan mungkin roti, biskut. Biskut yang sikit lah cukup untuk memberikan tenaga. Kalau tak ambil telur pun dah memberikan tenaga. Ke kacang. Lepas tu kita ambil apa lagi? Kita ambil yogurt, kita ambil kentang, sardin, sayur-sayuran hijau, semua memberikan kaya dengan vitamin E. Yang ni bagus sebab vitamin E yang diberikan ni dalam dos yang kecil, dos yang kita panggil food dose, tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau tuan-tuan ada masalah kulit, masalah lain dan lain-lainnya, elok ambil suplemen yang mungkin lebih tinggi dia punya kandungan vitamin E. Okey, kita tengok sikit kepada rakan-rakan kita. Sugiwati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurmazia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Liz Mazno. Okey, hari kematian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ji Shanti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dan Ibrahim, terima kasih. Pengayuh santai, Assalamualaikum doktor. Lepas 2 bulan positif COVID, kategori selera makan makin menurun, berat badan turun, cepat penat. Masih mengamalkan vitamin C, B, stamina dah tidak macam dulu. Komen doktor dan pemeriksaan yang sesuai yang dibuat. Biasalah disebabkan
sama ada positif. Kadang-kadang orang pun mendapat suntikan vaksin pun kadang-kadang dia mengalami rasa yang lebih kurang sama. Jadi banyak yang bertanya kepada saya mencadangkan pengambilan contohnya vitamin C, vitamin D, dan juga zinc, vitamin B, vitamin E. Yang ini kadang-kadang kita ambil dengan dos yang sederhana, jangan terlalu tinggi. Sebab vitamin-vitamin ini dia dapat mengurangkan keradangan. Pengambilan sebagai contoh minyak zaitun pun bagus sebab dia ada vitamin tapi tidak banyaklah. Minyak habatus sauda sebagai contoh dia pun ada vitamin begini cuma dia tidak banyak. Jadi pengambilan dos tu hendaklah mengikut dos yang dicadangkan. Bagi mereka yang nak ambil vitamin, elok vitamin C, vitamin D, vitamin E, B kompleks, zinc, selenium, dia sangat membantu untuk kita mengurangkan keradangan disebabkan oleh jangkitan COVID. Jadi bagi mereka yang nak mengambil vitamin, saya ingin memberikan beberapa panduan. Pertama sekali, kalau kita nak membeli vitamin, pastikan vitamin yang kita beli itu telah mendapat kelulusan dan berdaftar. Itu sangat penting. Pertama. Yang kedua, kita kena baca dulu dan tahu apa kandungan di dalam botol vitamin tu. Kita kena tahu berapa dos dia. Kalau ada vitamin C, berapa miligram. Ada vitamin D, berapa miligram. Jangan kita mengambil saja. Sebab apa? Kita bimbang sama ada terlebih dos ataupun dia tidak berkesan. Yang ketiga, jangan ambil dos yang berlebihan. Setengah orang tu dia rasa nak sihat, nak cepat baik, dia mengambil dos. Baik selalunya orang bagi satu biji, dia ambil 2 biji. Yang ini tidak disarankan. Ambil mengikut dos yang dicadangkan. Jumpa doktor, jumpa pegawai farmasi, tanyakan dos yang sesuai. Yang keempat, ambil vitamin yang diperlukan. Kita tak ambil vitamin yang orang cakap tu apa saja yang disarankan kita ambil. Kita bergantung kepada masalah kita. Sebagai contoh orang yang ada masalah anemia, kekurangan zat, kekurangan sel darah merah. Kita ambil apa? Kita ambil zat besi. Mungkin kita ada kebas-kebas hujung jari, kita ambil vitamin B kompleks atau vitamin D. Ataupun kita ada luka yang besar selepas pembedahan ataupun luka yang lama baik, kita ambil vitamin C. Itu bergantung kepada masalah ataupun keperluan kita. Dan yang terakhir, simpan vitamin di tempat yang selamat. Ini sangat penting sebab apa? Kita tak mahu vitamin ini disalah anggap oleh anak-anak kita sebagai gula-gula dan sebagainya. Terutama vitamin yang boleh dikunyah, chewable, yang rasanya mungkin rasa strawberry lah, rasa orange lah. Kadang-kadang kanak-kanak ni bila dia makan sekali dia rasa sedap, dia nak lagi sehingga berlebihan dos pula. Jadi pastikan tidak berlebihan dos, simpan di tempat yang selamat seperti mana kita menyimpan ubat-ubat yang lain. Okey, rakan-rakan kita, terima kasih. Saya menjawab beberapa soalan sebelum saya mengundur diri. Suzana Kundur, macam mana pula jika seorang mengalami kekurangan vitamin, adakah mencukupi hanya konsum vitamin yang dari farmasi tanpa prescription? Vitamin itu tuan-tuan tak perlu prescription. Dia vitamin tak perlu prescription. Hanya ubat sintetik yang tertentu saja yang mempunyai kesan sampingan yang kuat saja yang perlukan prescription. Sebab apa? Dia ada kesan sampingan. Sebab tu dia kena berhati-hati. Kalau ubat tu sebagai contoh paracetamol untuk demam kita tak perlu prescription, kita boleh pergi farmasi dan beli saja sebab dia punya kesan sampingan ada tetapi tidak terlalu kuat. Begitu juga dengan vitamin. Vitamin tidak perlu preskripsi atau prescription daripada doktor, boleh beli terus di farmasi. Kalau kita keliru ataupun tidak faham sangat tentang vitamin yang kita beli, kita boleh bertanya ataupun berbincang dengan ahli farmasi yang bertugas di sana. Okey. Ran Ibrahim, vitamin untuk elak rambut dan kulit kepala yang sihat, tolong cadangkan. Yang ini kena ambil B, vitamin B kompleks dan juga vitamin E dan vitamin C. Jadi bergantung kepada teruknya keguguran rambut. Tapi saya nak beritahu bahawa keguguran rambut bukan sahaja disebabkan oleh kekurangan vitamin, mungkin juga disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan juga keradangan dalam tubuh kita. Jadi kalau nak ambil vitamin, boleh cuba ambil vitamin C, B kompleks dan juga vitamin E. Muhammad Faizi, salam doktor, adakah pengambilan suplemen disebabkan gangguan bacaan EGF? Tidak. Ramai orang yang menganggap bahawa vitamin ini boleh merosakkan buah pinggang. Tidak. Yang merosakkan buah pinggang, yang ini termaktub dan tertulis di dalam buku teks
Pertama sekali, painkiller, ubat tahan sakit. Pertama. Yang kedua apa? Steroid. Yang ini dua-dua ni sangat berbahaya. Sebab tu setengah orang mengambil steroid dan juga ubat tahan sakit ni untuk apa? Sakit lutut, sakit dalam tubuh, sampai tak boleh tidur, kaki tak boleh melipat dan sebagainya, terpaksa ambil. Memang sedap makan, tetapi perut akan mengalami luka, ginjal akan mengalami kerosakan, hati akan mengalami masalah fungsi dia. Sebab tu bahaya. Vitamin tidak. Vitamin tidak. Sebab apa? Vitamin ni bukan saya nak cakap apa. Vitamin ni kita ambil dos yang dicadangkan, dia tidak membahaya. Ambil dos yang dicadangkan. Jadi berbincang dengan doktor, berbincang dengan farmasi, dia lebih selamat daripada sebagai contoh kita ambil painkiller dan juga steroid. Sebab tu dia perlukan preskripsi. Painkiller ni, setengah painkiller tu terlalu kuat, dia perlukan preskripsi. Ada painkiller yang tak terlalu kuat, yang ni tak perlu, pergi ke farmasi, jumpa ahli farmasi, dah cukup. Tetapi apabila kita combinekan dengan steroid, yang itu yang berbahaya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sekian kerana perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa lebih kurang setengah jam bersama dengan saya untuk berkongsi tentang vitamin dan juga kaitannya dengan berat badan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama 9.15 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.